Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday zalika. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina kulli lamhatin wa lamhatin wa tarfatin yatilfu biha ahlus samawati wa al-ard wa kulli syai'in wa fi ilmika ka'in aqadkan. Uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul Muhammadin willahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadin willahil hamd. Allahu akbar nahnul Muhammadin willahil hamd. Sedekah ni akan hidup sampai sampai kita akhirat besok. Sampai kiamat pun dia tak ada tuan semua. Inilah. Jadi Ustaz serulah pada tuan semua. Okey, bulan ni lah, bulan Ramadan ni kita pahala kita digandakan. Allah Taala gandakan keadaan. Kita dah lepas 10 hari pertama, kita dah lepas itu rahmat Allah Taala mencurah-curah 10 hari pertama. Dan sekarang kita masuk fasa 10 hari kedua di mana Allah Taala ampun dosa kita. Kita harap dengan kita infak kepada di jalan Allah Taala, kita infak, kita bagi pada pondok-pondok, kita sedekah kepada pondok-pondok, insya-Allah tuan semua, Allah Taala akan ampun dosa kita. Dan kita akan masuk fasa ketiga yang mana tuan semua kita dibebaskan daripada neraka. Jadi kita tengok dua ujian. Dua ujian itu, ujian pertama 10 hari pertama rahmat dah lepas dah. Sekarang kita masuk ujian yang kedua, itu ujian pengampunan dosa. Ini pada hari ini tuan semua Ustaz nak kongsikan amalan tuan semua, amalan yang mana kalau kita amal ni Allah Taala akan ampun dosa kita. Amalan yang mudah tuan semua, mudah tetapi kadang-kadang payah kalau kita nak buat. Mudah, disebut mudah tetapi nak buatnya payah. Sebab apa? Kita memerlukan hidayat, taufik daripada Allah Taala. Hidayat dan taufik. Hidayat adalah satu kesedaran yang Allah Taala bagi kepada kita, dan taufik adalah satu kekuatan untuk kita melakukan amalan-amalan kita nak buat. Tapi kalau ada hidayat saja tapi Allah Taala tak bagi kita taufik dan semua, kita takkan mampu untuk lakukan. Untuk sembahyang tahajud tak boleh, untuk sembahyang sunat tarawih tak boleh, untuk sembahyang sunat lain pun tak boleh dan semua. Ini dah kita pakat kongsi-kongsi dah semua. Kongsi-kongsilah dah. Jadi bulan Ramadan ni, di bulan Ramadan ni hati kita akan jadi lembut dah semua. Semua memang lembut, tapi ada juga yang menjadi keras, ada berlaku macam-macam. Saya tengok macam-macam, bergaduh ada, masya-Allah tabarakallah, kita tengok bergaduh yang aksiden apa semua, bawa kereta laju macam-macam. Mungkin sebab lapar, tak boleh alasan sebab lapar dah semua. Tak boleh alasan sebab lapar. Sebab kita ni kerana kita ni kita dah dididik oleh syaitan dah semua. Kita dah dididik oleh syaitan selama 11 bulan. 11 bulan dah semua. Jadi kalau dia tinggal kita sebulan itu semua, tak ada masalah, dia tak ada masalah. Jadi sama-sama kita perbaikikan hati kita semua. Kita perbaikikan hati kita, dan kita perbaikikan kita perbaikikan kehidupan kita. Ada orang tanya kita, Ustaz, bagaimana Ustaz? Ada tanya Ustaz, dia tanya, Ustaz, bagaimana Ustaz saya nak kekalkan sembahyang Ustaz? Nak kekalkan sembahyang, dan kerana saya ni sembahyang ni celah-celuh, orang Kelantan panggil celah-celuh ni, maksudnya kadang-kadang buat, kadang-kadang buat. Bila rasa senang nak buat, kita kena buat. Bila rasa susah nak buat, kita tinggalkan. Rasa sibuk sikit, kita tinggal. Rasa senang, kita kata lapang, kita buat. Jadi macam mana saya nak kekalkan, istiqamahkan dengan ibadat saya dengan sebetul sekali sembahyang. Tak mau fikir tentang sembahyang tarawih tu, nak fikir sembahyang wajib tu. Macam mana? Ini dah tuan-tuan semua. Ini Ustaz nak kongsikan 3 amalan. 3 amalan kalau tuan-tuan amalkan, insya-Allah bagi anda yang dah kekal sembahyang, anda teruskan dengan amalan ni, insya-Allah makin kuat lagi amalan anda. Tapi bagi anda yang masih orang kata celah-celuh dalam segi amalan, anda paling penting sekali anda kena amal ni. Sebab tuan-tuan semua, hidayat tak akan datang sekaligus. Memang harus bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala nak bagi kita hidayat tanpa kita minta, tanpa kita usaha. Tapi kita semua, kita kena minta. Kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Masalah Allah Ta'ala nak bagi tu lagi. Tapi kita minta, insya-Allah tuan semua. Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Kau minta, Allah Ta'ala akan bagi pada kita tuan semua. Jadi kita kena usahakan minta sampai kita mati tuan semua. Dan permintaan kita tu pun Allah Ta'ala akan bagi pahala. Walaupun Allah tak bagi tuan semua. Bisa lah Allah tak bagilah, tak bagi. Tapi kita minta, ya Allah, bagi aku kekuatan untuk beramal. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk beramal. Bagi aku kekuatan. Ya Allah, bagi aku gini. Kita minta. Tapi Allah tak bagi tuan semua. Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi di akhirat besok. Pahala kita minta doa tu dapat. Ada setengah orang saya malas lah. Ada 1, 2, 3 hari lepas, semalam tak silap,
Ustaz semalam ada datang jumpa ustaz. Dia ada satu anak angkat dia tuan semua. Dia beritahu, mak kata, saya semayang pun tak ada guna. Saya semayang hari-hari, 5 waktu saya semayang. Hari-hari saya semayang. Tapi Tuhan tak tolong kat saya kata. Dia cakap macam tu. Tuan-tuan, bahaya kita cakap macam tu. Kalau bahaya kita cakap macam tu, sebab apa? Boleh tercabutnya akidah, boleh tercabutnya iman kita dah. Boleh gugurnya akidah kita. Kita takut gitu dah semua. Ini bila dah, sebab tu Ustaz selalu sering tuan-tuan, jom kita pergi belajar. Kita pergi belajar. Jangan tinggal pengajian. Pengajian tak boleh belajar melalui YouTube. Pengajian tak boleh belajar melalui kita. Pengajian ni tak boleh. Kita kena telaki. Kalau hari lain, hari Isnin sampai Jumaat kita sibuk, takkan kita tak korbankan hari Sabtu, hari Ahad untuk kita belajar. Dan tempat pengajian yang Ustaz selalu ajak ialah hari Ahad di Subang Bestari. Hari Ahad dan semua, hanya hari Ahad takkan tuan-tuan tak boleh korbankan. Oh, saya nak hantar anak saya sekolah. Oh, saya nak hantar mak saya sini. Oh, saya nak hantar. Takkan tuan-tuan tak boleh korbankan. Korban benda lain. Benda tu semua untuk kita nak belajar, nak dapatkan ilmu fardu ain. Sebab ilmu fardu ain ni penting tu semua. Sebab Ustaz bimbang, Ustaz Azhar selalu kata, Ustaz Azhar sering kata, yang saya bimbang ialah kamu semua mati dia. Islam indan nas, tapi kafir indallah. Takut kita mati orang tanah di kubur Islam. Sekarang kita pakai KPR, kita semayang, kita serawih, kita berpuasa, kita berzakat, kita semua kita buat. Tetapi akidah kita rosak. Macam tadi dah, saya semayang, tak ada guna saya semayang. 5 waktu saya semayang, Allah Ta'ala tak tolong saya. Itu salah satu semua. Salah satu, banyak lagi perkara-perkara boleh menyebabkan gugurnya agama. Gugurnya iman kita dengan Allah Ta'ala. Jadi ini dah semua. Jadi kalau boleh, Ustaz terluangkan masa. Pertama kali bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu semua amalan sunat. Semua amalan sunat Allah Ta'ala gandakan jadi amalan fardu. Gantikan dengan amalan fardu. Dan juga pahala. Maksud pahala fardu. Dan pahala fardu. Contoh kita sembahyang subuh 2 rakaat. Kita sembahyang subuh 2 rakaat. Allah Ta'ala bagi kita berganda-ganda. Hingga sampai 700 kali ganda. 800, 900, 7,000 kali ganda pun ada. Mengikut kapasiti iman kita. Kapasiti khusyuk kita. Kapasiti konsentrasi kita pada ibadat pada Allah Ta'ala tu. Jadi kalau boleh tuan semua, insyaAllah lah. Dan sama-sama kita perbaiki hati kita. Okey, Ustaz nak bagi petua. Petua bagi anda yang celah cilus semaya. Yang celah cilus semaya ialah tuan semua, tuan-tuan kena belajar, tuan-tuan kena belajar rasa cinta, kasih, sayang pada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tak ada rasa kasih, sayang, cinta, rindu pada Allah Ta'ala, maka tuan-tuan tak akan buat sesuatu perkara itu untuk Allah Ta'ala. Sama juga macam kita buat untuk gawe kita lah. Gawe. Pandang kita pasangan kita. Kita sayang pada pasangan. Kenapa kita sanggup buat satu perkara walaupun susah kerana makwa kita suruh buat ataupun pakwa kita suruh buat. Kenapa kita bersungai? Sebab apa? Kerana timbulnya rasa kasih, sayang, cinta, rindu pada dia. Betul kan? Betul dengan Allah Ta'ala tu semua. Lebih lagi pada Allah Ta'ala. Bila kita rasa kasih, sayang, cinta, rindu kita pada Allah Ta'ala, maka mudah untuk kita nak buat amalan. Baru kita akan buat. Tak boleh aku kena buat. Subuh aku kena bangun. Aku kena bangun. Macam letih macam mana pun, aku bangun. Lepas sahur, jangan tidur lagi. Tunggu. Walaupun mengantuk tersenguk-senguk, tidur sekejap atas kursi. Bila ada azan, ambil sembahyang subuh 2 rakaat. Pas zuhur sama juga. Zuhur kena plan dah. Sebab apa? Sebab kekasih aku sedang menunggu. Kekasih aku itu Allah SWT. Bila tuan-tuan rasa kasih, sayang, cinta, rindu pada Allah Ta'ala, maka mudah untuk tuan-tuan amal ibadat. Maka tak adalah tuan-tuan rasa nak tinggalkan amalan. Sebab apa? Sebab kalau aku tinggal ni, aku telah mengecewakan orang yang aku kasih. Aku telah mengecewakan orang yang aku sayang, orang yang aku cinta. Jadi, tapi macam mana mendapatkan rasa kasih, sayang, cinta, rindu tuan-tuan semua? Macam mana? Tuan-tuan kena belajar. Tak boleh. Dia tak akan datang rasa kasih sayang cinta rindu ni tanpa kita belajar, tanpa ilmu dan semua. Tanpa ilmu kalau kita tak belajar, kita nak dapat ilmu tanpa belajar tak boleh semua. Sebab tu Ustaz sering tu semua. Sering Ustaz kata, jom kita pergi belajar. Hari Ahad Ustaz minta hari Ahad je. Hari lain tak payah tuan-tuan kerja. Ustaz tak apa, Ustaz freelance. Hari Isnin Ustaz belajar, boleh belajar. Hari Selasa Ustaz belajar. Hari Rabu Ustaz belajar. Hari Khamis Ustaz belajar. Boleh belajar. Sebab apa? Sebab Ustaz freelance. Tapi bagi anda yang bekerja, hari Ahad Ustaz minta hari Ahad saja. Hari Ahad kalau ada hantar anak pun mintalah kena. Suruh minta saudara kita ke kawan kita tolong hantar anak kita pergi sekolah. Anak kita belajar, anak kita pergi ada tuition apa, minta tolong saya nak pergi belajar. Ini adalah akhirat saya. Seandainya kalau kita fikir kalau kita mati, kalau aku mati sekarang ni, macam mana apa aku nak jawab pada Allah Taala? Sebab fardu ain kita tak lepas. Fardu ain kita tak lepas semua. Memang tak lepas. Tuan-tuan tak boleh belajar YouTube, tuan-tuan nak belajar Quran dalam YouTube tak boleh. Tuan-tuan kena bertelaki, semua kena bertelaki.
Jadi tuan-tuan, yang kena penting, ilmu ialah penting 3 perkara ni semua. Untuk dapatkan rasa kasih, sayang, cinta, ridha kepada Allah Taala, 3 ilmu ni tuan-tuan kena ada. Tak ada 3 ilmu ni tuan semua, maka tak akan wujud rasa kasih, sayang, cinta, rindu kepada Allah Taala. Tak boleh tuan semua. Ustaz bani guarantee tak dapat. Melainkan Allah Taala nak bagi tu lain cerita. Tapi kalau ikut dari syariatnya, hukum syariatnya, tuan-tuan kena belajar. Pertama, tuan-tuan kena belajar ilmu tauhid. Ni sering Ustaz cakap, setiap kali Ustaz hari-hari cakap macam ni. Setiap Ustaz cakap, memang Ustaz akan cakap sampai Ustaz mati. Sebab ni cara-cara Ustaz nak beritahu, nak ajak tuan-tuan belajar. Okay. Pertama, tuan-tuan kena belajar tauhid. Tauhid kena belajar. Saya dah kenal Allah Ta'ala, macam mana anda kena kenal Allah Ta'ala tanpa anda belajar? Tak boleh. Tak boleh. Anda kena belajar. Tauhid kena belajar. Yang kedua, fiqh. Fiqh ni hukum hakam. Allah Tuhan sebab Ustaz soal baru ni pun dah ada bulan Ramadan. Ustaz soal teka-teki bulan Ramadan pun ramai orang tak boleh jawab. Anak murid Ustaz tak boleh jawab dah semua. Satu soalan Ustaz tanya. Satu soalan mudah dah semua. Kalau kita mandi pukul 12.30 hari. Kita mandi pukul 12.30 hari. Mandi, kita mandi biasa. 12.30 hari, tiba-tiba air tak sengaja air masuk dalam telinga. Apa hukum dia? Batal tak batal sembahyang? Batal tak batal puasa dia? Ramai kata tak batal sebab tak sengaja. Inilah. Sebab kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Sebab kita tak belajar. Ramai kata tak batal, tak batal, tak batal. Sebab apa? Sebab tak sengaja. Sebab apa? Di sini dah tuan semua. Bila kita tak ada ilmu, kita akan belasah. Kita akan belasah ikut tak apa, tak batal, tak sengaja. Tak apa, tak batal, tak sengaja. Tak apa, tak batal, tak sengaja. Macam kita basuh berak. Ni kita basuh berak. Kita basuh, kita pancuk betul. Terpancuklah. Bila? Bukan sengaja. Terpancuk. Air terus masuk dalam tubuh kita. Terus masuk ke dalam. Adakah batal tak batal puasa kita? Ramai kata batal. Ramai kata batal. Ni dah semua. Dia tak boleh beza. Yang mana ibadat yang di satu perkara, perbuatan yang disyaratkan syariat, yang mana perbuatan yang tidak disyaratkan dari syariat. Di sini kita tak faham. Sebab apa? Sebab kita tak belajar dah semua. Kita tak belajar. Bila kita tak belajar, benda kecil ni kita rasa tak boleh nak jawab dah. Jadi kita akan hantam sembrono ibadat kita. Jadi puasa kita jadi lopong. Jadi lopong dah semua. Ada batal, ada tak batal. Ada batal, tak batal. Ada batal, tak batal. Ada batal, tak batal. Kita dengar baru ni kan isu ni azan di masjid, terazan 3 minit. Terazan 3 minit semua. Yang mana ikut TV mungkin selamat. Yang mana ikut masjid tu tak selamat. Dia kena ganti. Ni nak beritahu. Tapi nak beritahunya oleh kerana AJK masjid, orang ahli-ahli masjid, mereka ni tahu tentang hukum, maka mereka isytiharkan. Kalau dia diam tak apa, kita diam tak saja bila orang marah kat kita. Tapi oleh kerana mereka ni jujur, mereka ada iman dan semua, mereka isytiharkan. Minta maaf semua, AJK minta maaf kerana telah tersiar azan lebihlah terawal 3 minit. Jadi minta semua qada puasa. Itu kan? Sebab belajar dah. Bila tak belajar, tak boleh. Jadi tiga. Satu akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Yang ketiga tasawuf ni apa yang kita semua? Hubungan kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan hubungan kita dengan manusia. Bagaimana akhlak kita dengan manusia. Kita nak berhubung. Kita sebagai orang muda dengan orang tua macam mana? Akhlak kita dengan orang muda macam mana? Walaupun kita pandai macam mana, walaupun kita ni PhD, walaupun kita master, walaupun kita ijazah, hubungan kita dengan orang tua macam mana? Aku dah pandai. Tak boleh. Mak kita kata 2 kali 5, 12. Kita tak boleh mak, salah mak. Sebab saya belajar mak di sekolah. 2 kali 5, 12 mak kita kata. Dengan mak tak boleh kata salah tuan semua. Dengan mak tak boleh kata salah. 2 kali 5, 12. Mak kita kata, kenapa? Betul mak. Tak boleh, walaupun kita PhD sekalipun semua. Saya belajar kat sekolah, 2 kali 5, 10 mak. Tak boleh kata 12. Mak tak boleh kata 12. Tak boleh tuan semua. Tuan-tuan kata gitu, tuan-tuan sudah dah kepada mak. Ini sebab kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu dan semua, kita tak kisahlah. Aku PhD, takut apa? Salah, mak kata salah tu. 2 kali 5, 12. Tapi tuan-tuan, dari segi sebenarnya, walaupun 2 kali 5 mak kita kata 12, tetap kena betul. Tetap kena betul. Sebab siapa? Yang kata mak kita. Tak kira mak kita ni pelacur ke, tak kira mak kita ni perompak ke, tak kira mak kita ni tukang sapu ke, tak kira dah semua. Walau kau PhD ke, kau master ke, kau ada ijazah ke, kau engineer ke, kau apa-apa dah semua, tak kira. Tapi tetap mak kita, bukan sebab pangkat kita dah semua. Ni nak beritahu dah semua. Ni tak boleh. Sebab tu bila kita tak ada, kita tak belajar fardu ain, 3 perkara ni tu, 3 perkara, maka kita akan lost, kita akan hilang. Kita akan hilang pedoman. Kita belasah je. Dengan mak kita cakap kasar, dengan ayah kita cakap kasar. Kita belasah je. Sebab apa? Sebab kita ni orang terpelajar. Kita orang terpelajar. Ini semua. Sebab bila tak ada ilmu macam ni, rosak kita hati kita. Bila rosak hati kita semua, ni rosak habis, tak ada apalah. Jadi 3 perkara tuan semua. 3 amalan nak ubah hati tuan semua. Budak-budak tuan semua, budak-budak dengan mak bapak dia sebab dia ada sijil.
dia ada CJ, dia ada kelayakan. Dan dia katakan, ayah saya jahat Ustaz, ayah saya jahat, ayah saya duduk perempat. Memang ayah kau kepala perempat, tapi ayah kau tetap ayah kau. Kau tak boleh nak rendah-rendahkan dia, kau tak boleh nak buat apa-apa dengan dia. Oh salah yang saya buat tu, salah tetap salah, ayah salah, tapi kita kena bimbing ayah kita tu, bimbing doa untuk ayah kita tu. Tak boleh kata kita nak marah-marah ayah kita, tak boleh. Mak kita sama juga, sama dah semua, tak boleh. Jangan mentang kita orang pandai, tak boleh. Kita jangan zaman sekarang ni Ustaz tengok banyak tu dalam YouTube, dalam apa semua ni, anak-anak dia tak ada rasa hormat. Kenapa? Tidak ada akhlak. Bagi akhlak ada hablum minan nas, tak ada. Hubungan dia dengan manusia tak ada. Bila hubungan dengan manusia tak ada, maka hubungan Allah Taala pun tak ada. Ingat tuan semua, redha mak ayah, redha Allah Taala berdasarkan redha mak ayah kita. Ingat tuan semua, redha mak ayah kita, redha Allah Taala berdasarkan redha mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tak redha lah. Ustaz cerita ada satu orang, dia datang minggu lepas, 2 minggu lepas datang jumpa Ustaz. Ustaz, hidup saya susah, gini, susah. Susah. Saya jumpa mak saya minta mak saya suruh saya doa. Mak saya doa hari-hari, tetapi bisnes saya jatuh juga. Ni demi Allah saya cerita ni. Dia mari 2 minggu lepas tak silap. Jumpa Ustaz. Mak saya doa hari-hari, tapi kenapa bisnes saya jatuh, tetap jatuh. Ustaz pun sembang, ada benda Ustaz hati tak kata, ada benda yang kau sorok tentang mak kau, antara mak kau dengan kau. Maka Ustaz sorok sembang. Sebab tu kalau orang datang rumah Ustaz lama, 1 jam, 2 jam. Kadang saya sembang. Last kali kena jumpa dah tu semua. Dia maki mak dia. Dia marah mak dia. Dia tinggikan suara kepada mak dia. Mak dia ada sebelah dia tu. Dia datang dengan mak dia. Mak dia diam lah. Ustaz nampak mak dia nangis. Dia tinggikan suara. Last kali mak datang. Memang anak saya ni macam tu lah. Kalau cakap dengan mak dia, memang tinggi suara dia. Kalau saya cakap dengan saya, memang tinggi suara dia. Kalau dia cakap dengan saya, memang dia tengking saya. Saya doa ke dia, tapi hati kecil saya memang saya nak marahkan dia. Habislah. Tu Ustaz kata, itulah memang kau. Itulah puncanya. Itulah triggernya. Kau tak maju. Kau tak akan maju. Dari segi ibadat kau, dari segi perniagaan kau tak maju. Diam dia. Dia diam dia. Tu depan mak dia tu. Dia sorok, dia tipu Ustaz depan mak dia. Ustaz nampak mak dia nangis. Nangis mana? Ni dah semua. Bahaya dah semua. Jangan tak kira kau siapa ke, kau menteri ke, kau agung ke, kau sultan ke, kau raja ke. Mak tetap mak. Walaupun mak kita ni tukang sapu, walaupun mak kita penjahat, walaupun mak kita penjenayah, tu dah semua. Bukan sebab dia penjenayah, sebab dia mak kita. Redha Allah Taala ada redha daripada mak bapak kita. Kena ingat dah semua. Jangan dah semua, dia bulan puasa ni. Ramai orang buat kerja macam tu. Ni Ustaz cerita ramai buat kerja macam tu. Untuk anak-anak dia bagi makan yang kenyang, sedap-sedap untuk mak dia, untuk anak dia. Dan suami dengan isteri dan makan. Tapi untuk mak dia bagi benda-benda yang biasa-biasa aja. Ni cari penyakit dah semua. Cari penyakit. Memang cari penyakit. Okey, catat 3 perkara. 3 amalan yang boleh nak mengubat hati kita. Nak mengubah kita. Pertama dah semua. Selawat dah semua. Selawat. Banyak-banyak selawat. Sallallahu alaihi. Tak perlu baca selawat panjang-panjang. Tak perlu baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak perlu baca. Tak perlu baca panjang-panjang. Baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad saja. Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad saja. Jangan baca panjang-panjang. Berapa nak? 1000 kali. 1000 kali dah semua. 1000 kali je. Paling sikit 1000 kali. Boleh tak? Paling naknya kali satu duduk tu. Sebelum kita baca selawat, kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca sekali, kemudian sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita baca sampai 1000 kali. Insya-Allah tuan semua, di samping itu Allah Taala ampun dosa kita dah semua. Allah Taala ampun dosa kita dan Allah Taala kabulkan hajat kita. Yang kedua, talbiyah tuan semua, talbiyah. Yang kedua, talbiyah. Apa itu adalah bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan itu. Talbiyah ni kan, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali saja. Ustaz minta 100 kali saja semua. Dalam satu hari tu. Nak buat 20 selepas subuh, 20 lepas zuhur, 20 lepas asar, 20 lepas maghrib, 20 lepas isyak pun boleh. Tapi kalau paling bagus sekali 1000. Kalau paling bagus sekali 1000. Tapi paling sikit 100 kali tuan semua.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Taala bagi kita, Allah Taala ampun dosa kita, berjuta-juta dosa kita diampunkan semua, dan Allah Taala gantikan dengan pahala dosa semua, berjuta-juta pahala, dan Allah Taala angkatkan derajat kita berjuta-juta derajat kita semua dengan bertabiah, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah je, sambil jalan, sambil sapu sampah, sambil goreng ikan, sambil masak nasi, sambil buat air, baca tu semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 1 juta Allah Taala, 1 juta dosa kita Allah Taala ampun, 1 juta Allah Taala angkat bagi pahala pada kita, dan 1 juta Allah Taala angkat ke derajat kita. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, 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 atubu ilaih, astaghfirullah. Apa istighfar pun tuan baca. Astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Apa istighfar? Ada kalau paling tidak paling pendek astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Paling sikit 100 tak semua, nak bagusnya ialah 1000 tak semua. 1000. Sambil tunggu isteri tengah masak dan untuk sahur, kita duduk, kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, niat untuk aku dan isteri aku. Isteri kita dah sibuk dah, dia tak zikir dah, tak sempat dah zikir dah. Tak sempat zikir, dia duduk dia uruskan masakan untuk kita apa semua. Jadi kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, niat ampun dosa aku, dosa isteri aku, ampun dosa aku, dosa isteri aku, ampun dosa aku, dosa isteri aku. Kita niat. Okey? 3 perkara ni dah. 3 perkara ni tuan semua, tuan buat, tuan amal tuan semua, istiqamah. Istiqamah terutama sekali bulan Ramadan. Mudah untuk kita nak amal bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab syaitan ditambak, syaitan diikat tuan semua. Syaitan ditambak, syaitan diikat, mudah kita nak beramal. Insya-Allah tuan semua. Doa pada Allah Taala. Minta Allah Taala, ya Allah aku bagi aku kekuatan untuk mengamalkan 3 ni. Basic tuan semua, basic. Banyak lagi tuan semua, banyak lagi nanti minggu depan. Ustaz bagi basic ni insya-Allah. Okey? Tuan-tuan amalkan istiqamah 3 amalan ni secara basic, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan buat seminggu, tuan-tuan boleh rasa dulu. Ustaz tak mahu banyak seminggu je tuan-tuan. Mulai daripada hari ni sampai minggu depan. Cuba tuan-tuan rasa apa tuan-tuan rasa pada hati tuan semua, apa tuan-tuan rasa pada diri tuan semua, apa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok, tengok habis apa yang berlaku di sekitar kita insya-Allah. Ini bukan kata-kata ustaz ni, kata-kata ulama-ulama dah semua. Ulama yang hebat bagi amalan ni. Bukan ustaz cedok je. Ustaz ni pencedok je dah semua, nak bagi. Bukan, jangan nampak ustaz Syarif bagi, bukan. Ini adalah ulama-ulama bagi dah. Tok guru, habaib bagi tuan semua. Yang diamal oleh guru-guru pondok dah semua. Tuan Guru Raja Omar Pecah Semak dah semua. 200,000 zikir dia amal dalam satu hari. 200,000 zikir dah semua dalam satu hari. Kita bismillahirrahmanirrahim saja 6,666 kali dia baca. Waqiah tu semua dia baca 41 kali dalam satu hari. Tiap hari tak tinggal. Inilah kita nak. Jadi inilah kita nak nampak kehebatan seseorang tu. Di situ dah semua. Bukan kerana ilmu kita, bukan kerana PhD kita, bukan kerana master kita, bukan kerana ijazah kita, bukan kerana CJ kita, bukan apa dah semua. Tetapi amalan kita redha Allah Taala tu. Redha Allah Taala ke atas diri kita tu. Redha Allah Taala dan redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan redha orang tua kita. Redha orang tua kita, kalau orang tua kita tak kecil hati dengan kita, insya-Allah selamat hidup kita dah semua. Kalau orang tua kecil hati pada kita, memang susah dah semua. Tuan boleh tengok tuan semua. Bisnes tuan semua jatuh. Kalau ada bisnes pun dia stuck. Ni ustaz cerita betul terang. Satu orang datang betul. Dia datang stuck sebab mak dia kecil hati dengan dia. Kita kadang kita tak rasa tuan semua. Kita tak rasa. Okey. Inilah yang kita agak tuan-tuan buatlah di bulan puasa ni. Rugilah kita tak buat doa semua. Allahu akbar. Okey, tuan-tuan semua itu saja tuan semua. Ustaz boleh Ustaz boleh kongsi dengan tuan semua.